Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innal hamdalillah na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز. Udah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin fi billah. Iman a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya pagi ini kita sekarang meneruskan kajian hari Isnin dan Khamis bagi membahaskan terjemahan sistem harfiah, yaitu satu sistem yang memberi jalan mudah pada kata yang tidak ada asas dalam cara satu kaedah yang jadi jalan pintas kepada mereka yang tidak punya asas langsung tentang bahasa. Dan insyaAllah sistem ini dah lebih tua daripada kemerdekaan negara kita. Sistem yang sangat berpengalaman. Alhamdulillah hingga ke hari ini melahirkan ramai pelajar-pelajar yang bukan hanya boleh membaca dan menterjemah, malah boleh menguasai ilmu tata bahasa Arab. Dan saya sendiri merupakan anak murid yang tak tahu dah jaluran yang keberapa, tapi yang dah punya 30 tahun lebih pengalaman mengajar, mulai daripada anak-anak kecil sehingga kepada saudara baru, para mu'alaf, dan akhirnya yang terkini setelah pandemik, dia merentas negeri, merentas negara, sama kepada negara-negara yang punya penguasaan bahasa Melayu yang tinggi seperti Brunei, Selatan Thai, Indonesia dan Singapura. Alhamdulillah. Dan hari ini adalah satu hari yang sangat istimewa bagi saya kerana saya bersiaran bukan hanya melalui Facebook, malah saya juga bersiaran melalui TikTok. Saya cuba melalui TikTok tapi tak pasti berapa lama saya boleh bertahan dalam TikTok kerana untuk stage yang pertama saya diberi masa hanya sekitar setengah jam untuk saya bersiaran melalui TikTok. Jadi pada rakan-rakan yang ada di TikTok, selamat berkenalan, selamat bertemu, selamat mengetahui apa itu terjemahan Al-Quran sistem. Anda boleh cari di Facebook, di YouTube, dan di TikTok saya juga. Saya ada terjemahkan ayat 1 hingga ayat 7 surah Al-Fatihah dan ayat 1 hingga ayat yang ke-25 surah Al-Baqarah. Setakat ini ayat 25. InsyaAllah saya akan usahakan setiap hari, satu hari satu ayat saya akan kongsikan kepada anda bagaimana menterjemah Al-Quran sistem.
Belum pandai lagi. Main. Baik, kita terus kepada perbincangan kita hari ini, dan dah menjadi tradisi saya, jadi kebiasaan saya dalam setiap kali saya bersiaran, setiap kali saya ke udara, rakan-rakan yang ada di Facebook saya akan sebut nama satu persatu sebagai daftar kehadiran. Pertama sekali yang memberi komen di ruangan komen saya, Umi Esah Abu Bakar daripada Balik Pulau, Pulau Pinang, Samsudin Husin, Alam Damai, Alam Damai. Danau Kota, Setapak, Datun Syafi'i, Lencong Barat, Alusta Kedah, Datin Hajah Jamila, Taman Minang, Cerah Selangor, Faridah Salim, Batu Buruk, Kuala Terengganu, Long Yong, Mergong, Alusta, Amarah Dolah Kanan, Kubu Gajah, Sungai Buloh, Selangor, Fauzi Abdullah, Taman Bandar Tun Sin On, Ceras, Bazia Hamid, Alus Kanga Perlis, Umi Kalsum Abdul Rahman, Bandar Melaka, Norazia Azizan, Mergong Alusta, Asma Ahmad, Bandar Tun Sin On, Ceras Selangor, Faridah Hajah Panji, Kota Baru Kelantan, Azim Abdullah, Balik Pulau, Pulau Pinang, Yahya Baharul, Mergong Alusta Kedah, Jajah Juso Ketereh, Has Mahmuda, Ijuk Selangor. Yang di Facebook, saya belum kenal lagi. Yang di TikTok saya belum kenal lagi. Allah, mudah-mudahan kita berkenal. Setelah ini saya masih lagi dalam proses belajar bagaimana untuk berinteraksi dalam TikTok. Dalam proses untuk berkenalan sebenarnya adalah di Facebook. Ini lama lah. Cara ini orang lama. Otai ini macam ni lah. Mengetik Facebook je lah. Dengan YouTube. Baik, sidang penonton yang berbahagia, kita hari ini akan terjemah ayat yang ke-70, 79. Oh, no, 90. Hari ini kita akan terjemah surah Ali Imran, ayat 98. 98-99. Baru masuk daripada Keningau, Sabah, Marlin Zarah Farah. Zarah Farah, minta maaf saya. Puan Zarah saya. Kalau Zarah Yahya daripada Kuantan Pahang. Zarah Farah, nama baru. Haja Wardah, Taman Permata, Kuala Lumpur, Jamalah Jaafar, Sarjana Utama, Sungai Buloh, Kamarah Dolah Kanan, Kubu Gajah. Hari ini 99. Surah Ali Imran. Okey. Ya, saya share. Bagi kawan-kawan yang berada di TikTok dan ingin bergabung dalam Facebook, sila dapatkan page saya, Ustaz Muzakir Turong. Di sana anda akan dapat melihat bagaimana kami share screen dalam Facebook berhubung dengan ayat yang ke-99 surah Ali Imran. Dah nampak semua? Inilah Facebook. Ada 38 orang yang sedang menonton sekarang. Masuri Said, TTDI, Shah Alam Selangor, Rusni Tambah Ahmad, Sungai Buloh, Sarjana Utama, Sungai Buloh Selangor, Mariam Saleh, Ampangan, Seremban Negeri Sembilan. Okey, perhatikan ayat yang ke
99. Surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul al-amar, katakanlah oleh engkau, ya, huruf seru, wahai ahla, munada, ahla, munada, yang kena seru, mudhaf, munada mudhaf. Asal ahlu, kerana dimasuki huruf nida, ahlu berubah jadi ahla. Dan dia mudhaf, al-kitabi mudhafun ilaihi. Al-kitabi mudhafun ilaihi. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Satu rangkap. Ya ahlal kitab, kita panggil satu murakkab atau satu jumlah. Jumlah ini kita namakan jumlah nida. Jumlah nida. Ayat seru. Dan dalam bahasa Arab, setiap kali ada jumlah nida akan diiringi dengan jumlah jawab nida. Maka lafaz lima tasudduna an sabilillahi man amana. Man amana. Sama situ. Jawab nida. 5. Kerana apa ataupun kenapa? Isim istifham. Tasudduna fi'il mudhari'. Tasudduna, kamu menghalang. Tasudduna, kamu menghalang, an, huruf jar, dari, sabili, jalan. Di Facebook, diorang baru masuk Sarifah Abdul Fattah daripada Senawang Selangor, Senawang Negeri Sembilan, Aisyah Abdullah daripada Pematang Pasir Melaka. Alhamdulillah. 5 tasudduna an sabilillah. Kerana apa atau kenapa kamu menghalang dari jalan Allah? Man maf'ulun bih. Akan orang yang. Man, orang yang. Maf'ulun bih. Oleh kerana maf'ulun bih itu isim mausul, maka perlu ada silah mausul. Orang yang macam mana? Orang yang amana, telah beriman oleh. Amana, telah beriman oleh. Ini silah mausul. Amana, telah beriman. Telah beriman oleh dia. Habis tabuku jadi apa tu? Tabunaan, tabunaha aiwaja. Satu jumlah. Isim. Mani isim ma'rifah. Bertemu dengan jumlah fi'liyah. Tabunaha aiwaja ni. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih dan aiwaja. Hal. Jumlah fi'liyah ni. Adakah dia menjadi hal dalam bentuk jumlah fi'liyah? Betul atau tidak? Maka perlukah kita letakkan perkataan dalam terjemahan kita? Sila jawab dalam ruangan komen. Baru masuk, Anissa Muhammad Yunus, Sarjana Utama, Sungai Buloh Selangor, Mariam Abdul Aziz, Taman Putra Permai, Seri Kembangan, Makcik Fatimah, Mergong, Alusta, Kedah, bukan, Rawang, Selangor. Hari ini makcik ada Rawang ataupun di Taring Jaya, makcik. Makcik dia bermusafir. Asma Ahmad Jani, Lenggeng, Negeri Sembilan. Kaedah kata perlu ke letak perkataan. Ya, kita nak cari macam mana tabuna tiba-tiba dalam jumlah fi'liyah ada jumlah fi'liyah lagi. Mana? Ada lagi jumlah fi'liyah. Tabunaha aiwaja. Inilah terlalu agak complicated dan agak kompleks Al-Quran. Perlu letak laras bahasa berkenaan. Masya Allah. Di TikTok pun ada pelajar yang sedang menonton di TikTok dan tahu tentang framework bagaimana sistem hafal berjalan. Oh, perlu letak laras bahasa berkenaan.
Alhamdulillah. Terima kasih. Ayat berapa ya? Kita sekarang berada di ayat yang ke-99 surah Ali Imran. Tok Wan. Oh, Tok Wan ada tengok di YouTube, di TikTok. Ya betul Ustaz. Isim ma'rifah bila bertemu dengan jumlah fi'liyah, seluruh jumlah fi'liyah tersebut menjadi hal kepada isim ma'rifah tadi. Mana isim ma'rifah dia? Man. Tapi amanah, amanah bukan isim. Amanah fi'il madhi. Tapi apa kaitan amanah tu? Amanah itu adalah silah mausul. Jumlah fi'liyah yang menjadi silah mausul bagi man tu. Maka fokus kita kepada man tu. Man isim mausul. Isim mausul makrifah ke? Ya. Semua isim mausul adalah makrifah. Apa tu makrifah Ustaz? Saya baru hari ini pertama dengar. Bagi pelajar-pelajar yang baru berkenalan dengan sistem harfiah, baru kenal bahasa Arab Al-Quran, saya nasihatkan anda cuba rujuk video-video saya yang pertama dalam YouTube. Dari harfiah ataupun Ustaz Muzakir Turau, ada siri pertama. Bagi kawan-kawan yang ada di YouTube. Kalau bagaimanapun, tahniah saya ucapkan kepada yang berminat untuk bergabung bersama kami pagi ini. Semoga anda diberikan kesempatan untuk mengetahui satu ilmu baru, bahawa kaum muslimin yang berbangsa Melayu yang boleh baca Quran tapi belum pandai terjemah, mampu menterjemah Quran dengan mudah. Bagaimana nenek-nenek, atuk-atuk yang ada dalam Facebook. Tapi namanya atuk, tapi kerjanya kerja orang muda. Panggil atuk, panggil je nenek. Tapi kerja dia macam kakak-kakak, abang-abang. Orang muda belaka. Sebab kerja mereka, tenaga mereka, kekuatan ingatan mereka sama seperti orang. Okey, kita sambung lagi. Ustaz ini panjanglah cakap. Mentang-mentang lah baru belajar TikTok. Wa antum syuhada. Wah lagi. Wah ni bukan dan Ustaz. Tak. Wah ni kita terjemahkan berkeadaan lagi. Tadi berkeadaan. Tadi berkeadaan bukan ada wah pun. Kerana isim ma'rifah bertemu dengan jumlah fi'liyah. Ini berkeadaan lagi. Wow ini. Wow ni kita namakan wow haliyah. Bukan wow dan. Bukan wow demi. Tapi wow haliyah. Wow yang menerangkan tentang keadaan. Wa antum. Berkeadaan kamu. Syuhada'u adalah saksi-saksi. Syuhada'u adalah saksi-saksi. Sekarang baru masuk. Oh, Makcik Fatimah dah balik ke Kedah. Oh, Makcik Fatimah dah balik Kedah lah. Okay. Sekejap je balik ni ke Rawang. Wow, haliah. Cikgu Nurul Sulaiman daripada Kerling, Talumpang, Selangor. Wow, haliah. Perkataan kamu, syuhada'u, adalah saksi-saksi. Apa lagi Ustaz ni? Lepas ni nak tanya apa ni? Mestilah nak tanya tentang Ghairul Musarrif tu. Saya nak jawab ni. Saya tanya apa ni? Sebab ramai dah tahu. Syuhada'u. Kenapa dia tak nak tanwin? Sedangkan isim kalau tak ada alif lam kena tanwin. Terutama pada isim mufrad dan jamak taksir. Mak Anjang baru masuk daripada Mergong Alustar. Fatimah Ahmad. Ada Daimah Baharan daripada Kuala Selangor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum syuhada, satu jumlah ismiah. Itu jumlah ustaz. Bagi yang ada yang di TikTok, istilah-istilah yang kami guna ini adalah istilah yang lumrah dalam bahasa Arab. Bila kita sebut jumlah itu bermakna sentence. Bila kita sebut jumlah itu makna ayat. Wa antum syuhada ini satu ayat. Yang kita namakan jumlah ismiyah ataupun ayat isim ataupun nominal sentence. Cakap orang putih gitu. Wa antum syuhada, wahal kamu atau berkeadaan kamu adalah saksi-saksi. Rozi Ahmad baru masuk daripada nombor 11
Nombor 33. Jalan Dahlia 11, Taman Ira, Kanga Perlis. Antara orang yang saya ingat nombor rumah dan nombor lorong. Orang lain semua negeri ya. Ini Roziaman ni dengan nombor rumah dengan lorong sekali. Balik Pulau Hujan Unesa. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Dan jumlah yang terakhir ayat 99. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah yang lalai dari apa yang kamu kerjakan. Wa ma nafiyah. Ma tidak. Sebab letaknya di awal jumlah dan diiringi dengan huruf jar bi ghafilin. Tanda untuk mengenal manafiyah bila diiringi dengan huruf jar, sama ada huruf min daripada ataupun huruf ba dengan manafiyah. Lebih-lebih lagi kalau dia letak di awal ayat. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu, boleh tambah itu atau tidak? Setiap mubtada, setiap isim ina, setiap isim kana, setiap isim ma yang zahir, tambahkan itu. Tambahkan itu. Dan tidaklah Allah itu ghafilin. Ba tak perlu diterjemahkan. Ba tak perlu diartikan kerana ba tambahan sebagai segandingan ma dengan bi ini lumrah. Jadi fasih dalam bahasa Arab. Dan tidaklah Allah itu yang lalai. Yang lalai amma dari apa yang ta'maluna kamu kerjakan. Secara pintas langsung tentang arti ayat yang ke-99. Kita undur kembali, kita bahaskan tentang tata bahasa. Tadi sudut mana? Saya ulang lagi. Tak apa ingatlah Ustaz mana dia. Saya ulang lagi mana dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab. Katakanlah oleh engkau, wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna anha iwaja wa antum syuhada. Satu jumlah. Kerana apakah kamu menghalang dari jalan Allah akan orang yang telah beriman oleh ia, berkenaan kamu mencari akan dia akan iwaja. Tadi Ustaz tak terjemahkan iwaja lah Ustaz tadi. Betul. Iwaja mana dia? Kebengkokan. Iwaja kebengkokan. Jangan lupa tambahkan. Kamu mencari akan dia akan kebengkokan. Wa antum syuhada, berkeadaan kamu adalah orang-orang yang menjadi saksi. Ini Ustaz terjemah macam orang-orang macam jamak muzakkar salim ni Ustaz, syuhada. Kadang-kadang jamak taksir kita boleh keluar sistem cara terjemah. Umumnya kita tahu bahawa terjemahan jamak taksir dalam bentuk kata berganda. Jamak taksir kita artikan dalam bentuk kata berganda. Tapi ada ketika kita boleh keluar pada sistem. Boleh sebut orang-orang yang, boleh juga sebut beberapa. Tergantung pada konteks ayat. Di sini kita nak sebut orang-orang yang jadi saksi. Okey, boleh. Ataupun hal kamu adalah saksi-saksi. Okey, tak apa. Tak salah. Dalam buku secara kebengkokan, ya, dia menjadi hal. Hal bagi tabghuna. Kamu cari akan dia akan kebengkokan. Bukan akan. Berkeadaan atau secara wajah. Jadi hal. Wajah tu hal. Atau ditambahkan. Terima kasih Haji Umi Kalsum. Secara. Dia jadi hal. Okay? Wa antum syuhada. Berarti halnya ada dua. Satu hal dalam bentuk jumlah fi'liyah. Tabghunaha iwaja. Satu. Jumlah dalam hal dalam bentuk jumlah
fi'liyah. Satu lagi, wa antum syuhada, hal dalam bentuk jumlah ismiyah. Habis iwajah tadi Ustaz, iwajah hal bagi jumlah fi'liyah tabu'unaha. Dia kembali kepada maf'ul ummi itu. Hal kepada maf'ul ummi. Kamu cari akan dia akan ataupun secara kebengkokan. Secara kebengkokan. 3 hal. Hal pertama dalam bentuk jumlah fi'liyah, tapi menerangkan hal bagi jumlah fi'liyah tasudduna an sabilillahi man. Menerangkan tentang kamu menghalang dari jalan Allah akan orang yang telah beriman oleh dia, orang yang beriman. Keadaan kamu mencari akan dia secara kebengkokan, tidak kosongkan orang beriman. Wa antum, sedangkan berkeadaan kamu adalah orang-orang yang menjadi saksi, beritahu. Wallahu bighafilin, dan Allah tak lalai, dan tidaklah Allah itu yang lalai amma ta'mal. Artinya Allah sentiasa memerhatikan. Allah Maha mengetahui. Allah nampak, Allah tahu tentang apa yang ada. Ini ayat yang ditujukan kepada ahli kitab. Dan ucapan ini, ucapan yang Allah ajarkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW agar beritahu kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya ahli kitab, ini merupakan cakap ajuk. Pun kita panggil maqulul qaul. Lafaz ya ahlal kitab jumlah nida, dan lima tasudduna an sabilillahi man amana tabunaha iwaja wa antum syuhada. Jumlah fi'liyah ini seluruhnya menjadi jumlah jawab nida, dan ia merupakan maqulul qaul. Jumlah nida dan jumlah jawab nida menjadi maqulul qaul. Apa itu maqulul qaul? Cakap ajuk, direct speech, tentang direct speech, tentang ucapan yang Allah ajarkan kepada Rasul SAW untuk beritahu kepada ahli kitab. Kenapa kamu menghalang dari jalan? Dan kamu halang bukan untuk apa? Sengaja nak mencarikan, menghalang orang beriman untuk mencari mereka dapat terpesong kepada agama yang, pemahaman yang salah. Sedangkan kamu tahu itu adalah kebenaran. Allah sentiasa memantau. Allah takkan biarkan itu saja. Allah tak lalai. Biasa Allah tulis, Allah catat setiap kerja yang kamu lakukan. Ya, ini walaupun ini ayat khusus bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani pada kitab, tapi bermakna kali pada kita. Pengajaran, peringatan kepada kita bahawa jangan tiru perangai mereka yang faham agama tapi sengaja memisahkan agama untuk mencari keuntungan yang sedikit, untuk mencari ada tujuan selain Allah, mencari keredaan selain. Baik, sidang penonton yang berbahagia, kembali pembahasan tata bahasa. Bahaskan tata bahasa tentang lafaz kul. Ini fi'il madhi yang ada huruf L. Kul fi'il amar, sorry. Kul adalah fi'il amar yang ada huruf sakit. Huruf asal dia qaf, waw, lam. Tapi waw tu digugurkan bila bertukar fi'il amar. Kerana waw tu baris sukun. Lam dan huruf lam tu baris sukun. Huruf waw baris sukun, lam pun sukun juga. Atau sukun tu absad, tak pernah dengar sukun. Sukun tu baris mati. Biasa orang pantai timur, pantai timur, pantai barat, selatan, pantai barat, istilah baris mati tu, baris sukun tu kira baris mati. Tapi kalau belah utara, Perak Utara, Kedah, Perlis, Patani, gunakan istilah bahasa Arab. Sukun, baris sukun mati, dhammah pada depan, fathah pada atas,
kasrah baris bawah. Ya. Dua sukun bertemu, waw baris sukun, lam pun baris sukun. Bila dua sukun bertemu, maka waw huruf ilat itu digugurkan. Dan huruf qaf itu ditukar kepada baris dhammah sebagai isyarat bahwa huruf ilat itu adalah huruf waw. Kalau qaf itu baris kasrah, berarti huruf ilat yang digugurkan itu adalah huruf ya. Huruf waw dan huruf ya itu adalah dua huruf yang dominan dalam membahaskan tentang fi'il mu'tal. Itu fi'il yang ada huruf illat. Sudah makin ramai masuk di Facebook. Ummu Abdullah daripada Singapura. Linda Haslinda dari Keningau, Sabah. Saya dapati orang Sabah ada 3 orang dia yang sekarang menonton, yang kerap berada saya menonton dalam channel Facebook saya. Arlin Mar, Linda Haslinda dan pioneer kita daripada Kinabalu, Puan Hazrin. Orang dari G01. Puan Haslinda dan Puan Marlin Mar. Dia bagi saya G04. Generasi yang terkini, yang terakhir. Baik. Ya, wahai huruf nida. Ya huruf nida. Ahla munada mudhaf. Al-kitabi mudhafun ilaih. Al-kitabi mudhafun ilaih. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir. Al-kitabi majrur. Kenapa? Karena dijadi mudhafun ilaih. Ibu Fatimah Osman baru masuk daripada Cendereng, Kuala Terengganu. Kak Su, Cik Suhasnah, Cik Umar daripada Tanah Merah, Kelantan. Lima tasuddu, 5. Kenapa? Biasa ma ada alif, tapi ma di sini alif ni dia dihilangkan. 5. Kenapa? Tasudduna, ini fi'il mudhari' yang mempunyai huruf yang berganda. Ain fi'il dan lam fi'il huruf yang sama. Fi'il madhi dia asal sod, dal, dal. Sodada, fi'il madhi, mudhari' dia yasdudu. Sodada, yasdudu. Tapi oleh kerana bila dua huruf yang serupa dalam satu kalimah dan kedua-duanya berharakat, maka huruf yang pertama tu kena disukunkan. Kemudian diidghamkan kepada huruf yang kedua. Saya ulang sekali lagi. Bila dua huruf yang serupa dalam satu kalimah dan kedua-duanya berharakat, sodada fi'il madhi, yasdudu fi'il mudhari'. Bila dua huruf yang sama dalam satu kalimah dan kedua-dua hurufnya berharakat, maka huruf yang pertama kena disukunkan. Sodada yasdudu berubah jadi sodda yasuddu. Sodda yasuddu. Sodada telah menghalang oleh ia, berubah menjadi sodda. Yasdudu berubah jadi yasuddu. Ia menghalang. Tasudduna, kamu menghalang. Ta adalah huruf mudhari', sod, dal, dal itu fi'il ya. Dan waw selepas huruf dal tersebut itu dhamir yang kita namakan waw jamaah. Dhamir yang kita namakan waw jamaah. Katun daripada Seremban baru masuk. Zaitun Muhammad Saleh, pelajar senior saya sejak tahun 2000 daripada Kuantan, kemudian berpindah ke Seremban dan terus menyambung pelajaran melalui talian di Seremban hingga kini. Malah sudah mula berjinak-jinak untuk mengajar Al-Quran, mengajar terjemah Quran di Pawe, Seremban Negeri Sembilan. Bagi kawan-kawan yang ada di sekitar Seremban, boleh hubungi Zaitun Muhammad Saleh, Kak Tun.
Saya lebih selesa panggil gelaran Kak Tun. Juga yang ada di Sungai Buloh boleh hubungi Puan Anisah Muhammad Yunus, antara orang-orang yang punya kemampuan untuk mengajar. Termasuk yang ada sekitar Selangor, Kak Ji, Haja Daimah Baharan, banyak nama-nama besar yang ada dalam grup Facebook ini yang mampu untuk mengajar Al-Quran. Bagi yang ada di sekitar Alusta, boleh bertemu dengan Makcik Fatimah Mahmud, atau dalam Facebook Fatimah, Fatih jarak space MAH, M huruf besar. Ini antara orang-orang yang punya wibawa dan punya pengalaman dan dah mula pun mengajar. Okay. Dan di Johor Bahru, Puan Nurhayati Atan. Johor Bahru di Kota Tinggi, Sungai Telur, Kota Tinggi, juga boleh hubungi Puan Nurhayati Atan. Beliau merupakan pelajar pada sahabat saya, Ustaz Yahya Mahmud. Dan sekarang banyak aktif dalam Facebook bersama saya di Facebook melalui G02. TikTok saya dah sampai. Gaming challenge. Habis setengah jam di TikTok. Tapi tak apa, kalau boleh jalan, saya jalan. Saya TikTok, minta maaf, saya semua bercakap ya. Saya banyak fokus kepada Facebook. Kak Tun, setia dengan harfiah dulu, kini dan selamanya. Selagi nyawa. Ada stop. Oh, ini ayat baru ni. Alhamdulillah, kita keluarga besar harfiah yang ada di seluruh Malaysia merupakan keluarga yang tak pernah bertemu tapi rasa dekat di hati. Walaupun belum pernah berjumpa, tapi sebagai rakan, sebagai saudara yang punya talian darah. Kerana Quran yang mengeratkan kita. Allah. Saya ke Alusta, saya ke Kota Baru, saya ke Terengganu, ke Johor, ke Singapura, semuanya adalah rakan-rakan. Malah kalau ke Batam pun begitu juga. Terasa dekat dengan anda semua. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan lagi bincang kita. Lima tasudduna, kerana apa kamu menghalang? Sadda yasuddu. Kadang-kadang sadda maknanya sadda ada makna apa? Bila adaan di mana menghalang, kalau keadaan di mana lain. Sadda yasuddu. Puan Simawati daripada Batam baru masuk. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan lagi. Sadda yasuddu. Wazan fa'ala yaf'ul. Wazan yang ketiga. An huruf jar. An huruf jar. Fa'il, jar wa majrur. An sabili, jar wa majrur ataupun murakab jari. Amak Ali kata tak pernah bosan. Tidak akan pernah bosan dengan hafiz, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah sekarkan rasa cinta kita pada Quran, cinta kita seronok dengan Al-Quran. An-sabilillah, an-sabili murakab jari, sabilillah murakab idhafi. Sabili mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Sabilillah mudhaf ilaih, ataupun kita namakan murakab idhafi. Man isim mausul. Man isim mausul, dan isim mausul ini berperanan sebagai maf'ulun bih. Jangan lupa tambah akan pada terjemahan kita. Kerana apa kamu menghalang dari jalan Allah akan orang yang man, orang yang isim mausul. Satu isim yang tak jelas, satu isim yang kabur makna dia, maka dia perlukan tambahan silah mausul. Itu satu bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibh jumlah
yang menerangkan tentang isim mausul. Maka lafaz amanah tersebut jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Amanah itu kan fi'il madhi, Ustaz. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena dalam fi'il madhi itu ada dua elemen utama. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il merupakan rangkaian kata yang menghasilkan satu ayat yang kita panggil jumlah. Ayat yang menggunakan fi'il kita namakan jumlah fi'liyah. Sementara ayat yang menggunakan isim di awalnya kita namakan jumlah. Maka amanah itu satu jumlah fi'liyah. Tabghunaha iwaja, satu jumlah lagi. Tabghu, kamu cari soalan saya. Baru soalan Ustaz tak pernah soal Ustaz tadi. Ini yang nak tanya ni. Saya nak tanya ni. Tabghuna ni, apakah kata dasar bagi tabghuna? Fa fi'il dia huruf apa? Ain fi'il dia huruf apa? Dan lam fi'il dia huruf apa? Bila tulis dalam ruangan komen, sama ada di YouTube, di Facebook ataupun di TikTok. Dan wazan apa? Anisah Muhammad Yunus kata, bara madi. Fi'il mudhari' dia wazan nombor berapa? Wazan yang keberapa? Wazan pertama ke? Bara, Zaitun Syafi'i kata, betul, fi'il madi betul. Kalau fi'il madi bara berarti fa'ala. Fi'il mudhari' ada tiga kemungkinan. Mungkin fa'ala yaf'alu, mungkin fa'ala yaf'ilu, mungkin fa'ala yaf'ulu. Yang mana satu ni? Wazan pertama ke, kedua atau ketiga? Sila tulis. Sila tulis. Anissa kata wazan yang ketiga, Ustaz. Wazan dua, tiga huruf. Ya. Wazan W, ni tulisan ringkas ni. Mika Susanti dah padam. Jadi, ini berbelah bagi. Taradud. Dr. Adlawati. Bara. Bara fi'il madhi. Okey, fi'il madhi tak masalah. Fa'ala. Fa'ala yaf'alu ke wazan pertama? Atau wazan kedua ke? Fa'ala yaf'ilu ke? Atau wazan ketiga? Fa'ala yaf'ulu. Wazir Hamid kata wazan yang ketiga. Mika Susanti kata yabghu. Fa'ala yaf'ulu. Sarifah Ar-Fatah kata bara ya beri, wazan yang ke ada ya ada titik tu berarti ya beri, wazan kedua. Mika Susanti kata wazan yang ketiga. Zaitun Syafi'i kata bara ya beri, wazan ketiga. Mana ni Ustaz? Kita bincang ini nak bincang ni. Dalam banyak-banyak ni kita bincang. Bagi yang rakan-rakan yang ada yang berada di TikTok, kalau perlukan bantuan, sila bantuan untuk tulisan, sila buka ke YouTube atau Facebook dan tulis di sini di Facebook. Apakah kata dasar? Ba, din, ya. Bara fi'il madhi. Mudhari'. Anissa Muhammad Yunus daripada ni. Ni Anizah M. Noah, Taman Sintek, Pasir Gudang, Johor. Wazan pertama, bara ya bara. Wazan sebenarnya. Wazan sebenar dia adalah wazan yang kedua. Wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Bara yabghi. Yabghi. Kenapa jadi yabghu, Ustaz?
Kita bincang sebentar. Ya bagi. Bahwa ya bagi. Oke, macam ni jadi ya bu. Asalnya ya beriu. Asalnya ya beriu asalnya. Ya beriu. Tapi bila huruf ilat yang berharakat dan huruf sebelumnya huruf sihat baris kasrah atau baris dhammah, maka huruf ilat tersebut kena disukunkan. Maka sebab itu dia jadi ya beri. Asalnya ya beriu. Last, ini SOP yang kita kena ingat. Bila huruf ilat berharakat, ya beriu, ya itu pada dhammah asalnya, dan huruf sebelum dia huruf sihat, ghin, huruf sihat, dan huruf sakit, baris kasrah atau baris dhammah, maka huruf ilat itu disukunkan. Itu Ustaz kalau baris dhammah dan baris kasrah. Kalau baris fathah macam mana Ustaz? Sila jawab. Sebelum saya jawab, kalau huruf ilat berharakat, huruf sebelum dia huruf sihat, baris fathah, harakat fathah. Nak buat macam mana pula? Sila tulis pada ruangan komen, terutama di Facebook. Di TikTok, masih baru lagi, mungkin belum kenal lagi, belum biasa dengan kalau saya mengajar. Bagaimana? Apa akan jadi? Anissa Majnus kata, tukarkan huruf ilat kepada alif. Ya, 5 bintang untuk Anissa Muhammad Yunus daripada Saujana Utama, Sungai Buloh Selangor. Alhamdulillah. Timawati, ganti alif. Betul. Tukarkan alif. Kalau huruf sebelum dia huruf sihat baris fathah. Kalau selain baris fathah, baris dhammah dan baris kasrah, maka huruf ilat sukunkan saja. Ini ingat dua pedoman ya. Kalau huruf sihat baris fathah tukar alif, huruf sihat selain fathah sukunkan saja. Bukan ke huruf ilat kepada alif. Betul Makcik Fatimah. Jadilah ya beri. Kenapa jadi ya pula tu? Itu mereka. Kalau ia, itu sorry kamu. Kalau ia, ya beri. Kalau engkau, tak beri. Itu tukar jadi kamu Tukar jadi kamu mencari pula. Tak beri, engkau mencari. Kalau kamu mencari macam mana? Tabriyuna asalnya. Tabri yuna tambah waw. Itu asalnya. Atau wazan fa'ala yaf'ilu. Ustaz tak nampaklah, Ustaz besarkan lagi sikit. Ustaz tak nampak ke kami yang tak nampak Ustaz? Tak ada tu, tak nampak. Katalah kami lah. Perhatikan. Asalnya tabriyuna. Maka kita kena buat macam mana dulu? Apakah langkah pertama? Tabriyuna. Apakah langkah pertama kita buat dulu? Tabriyuna. Sekarang ni ta huruf mudhari', ba fa fi'il, ghin ain fi'il, ya lam fi'il, waw dhamir, nun tanda rufu'. Ulang sekali lagi. Ta huruf mudhari', ba fa fi'il, ghin ain fi'il, ya lam fi'il, waw dhamir, nun tanda rufu'.
bermakna ini fi'il bina naqis. Fi'il 3 huruf yang ada huruf ilat pada lam fi'il. Kalau huruf ilat pada fa fi'il bina misal. Kalau huruf ilat pada ain fi'il bina ajwaf. Dan kalau huruf ilat pada lam fi'il bina naqis. Fi'il bentuk naqis. Huruf ilat pada lam fi'il. Apakah langkah pertama yang perlu kita buat? Bila nampak ayat ini berbentuk begini. Bila huruf sihat berharakat, huruf sebelumnya baris fathah tukarkan huruf ilat pada dengan alif. Masuri maksud. Simawati kata ada 2 huruf ilat. Diambil satu, lalu harakat pada ilat pertama ditukar kepada huruf sebelumnya yang berharakat. Simawati, mana huruf ilat sampai 2? Mana huruf ilatnya? Huruf ilat ada 1 je. Simawati daripada Nusa Batam. Batu Haji Batam ada 2 huruf ilat. Mana 2 huruf ilatnya? Huruf ilat ada 1 saja. Tak ada 2. Habis siar dengan waw tu bukan ke huruf ilat, Ustaz. Huruf ilat pada lam fi'il saja. Waw tu bukan huruf ilat. Waw tu adalah dhamir. Waw jamaah. Waw tersebut adalah dhamir. Dhamir rafa' muttasil. Al-wawu dhamir muttasil. Mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in. Fa'il. Itu adalah dhamir. Tabghuna. Okey. Anissa ada 2 sukun. Maka buangkan. Mula-mula huruf ilat tu berharakat dhammah dan ghain huruf sihat baris kasrah. Maka langkah pertama kita kena sukunkan huruf ilat. Sukunkan huruf ilat. Itu langkah pertama. Ghain baris kasrah huruf ilat ya sukun waw sukun. Okey? Ya sukun waw pun sukun. Kenapa dihapuskan huruf ilat? Kerana ada huruf sihat sebelumnya dan harakat ada ilat. Pindahkan ke huruf sihat. Itu kalau Ustaz. Begini saya kata. Asalnya huruf ilat itu berharakat dhammah, tapi kena sukunkan dulu. Kenapa sukun? Sebab huruf sebelumnya huruf sihat yang baris kasrah. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, huruf ilat ya tu sukun dan waw jamaah tu dhamir pun bersukun. Apakah langkah yang berlaku? Apakah yang akan berlaku bila 2 sukun bertemu? Bila 2 sukun bertemu dalam satu perkataan, maka huruf ilat itu kena digugurkan. Ya, bagi kena dibuang, digugurkan. Tabghiruna. Berat untuk menyebut. Waw tak boleh tukar baris ya. Tak boleh tukar huruf ya. Kerana waw tu dhamir. Bukan huruf zaidah. Waw tu dhamir. Maka harakat pada ghain tu kena ditukarkan kepada dhammah kerana nak meraihkan huruf waw tu. Jadilah tabghuna. Syarif Al-Fatah kata SOP yang keempat, apabila huruf ilat berharakat sebelumnya berbaris dhammah atau kasrah, huruf ilat hendaklah disukunkan. Betul? Alhamdulillah.
Dan sekarang kita dah sukunkan. Dan kita nampak huruf ilat dah kena buang. Kita gugurkan, kena bertemu dua sukun. Bila dah buang, alamak again baris kasrah pula bertemu dengan huruf waw. Jadi bunyi dah tak berat menyebut. Tabghiuna. Nak meraihkan huruf waw tu, kita tak boleh tukar kepada ya. Kekalkan waw sebab waw tu dhamir. Kalau tukar pada ya, dia kata ya mukhatabah nanti. Tak mau. Faedah waw jamaah tu. Tak mau. Tak boleh tukar waw. Maka baris dhammah, baris kasrah tukar ke dhammah. Kerana nak meraihkan huruf waw. Dia bilang, tabghuna. Kamu cari. Tabghuna. Maka sebab itu yang jadi tabghuna. Bukan wazan fa'ala yaf'ulu. Jangan terperangkap di situ. Dia bukan fa'ala yaf'ulu, tapi fa'ala yaf'ulu. Wazan 3 huruf. Jelas semua? Man amana tabghunaha iwaja. Kamu cari akan dia berkeadaan kebengkokan. Antum syuhada, berkeadaan kamu adalah saksi-saksi. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah yang lalai dari apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya hari ini untuk tabghuna itu daripada wazan yang kedua, fa'ala yaf, itu bukan wazan yang ketiga, fa'ala yaf, bukan. Jangan terperangkap dengan benda yang dah ada dah. Tulisan yang sedia ada. Bila ada huruf ilat tu jaga-jaga. Terutama nakis. Nakis ajwaf kita dapat baca, dapat agak misal pun tak ada masalah. Nakis selalu yang akan terkeliru. Sudah menonton yang berbahagia. Saya kira pertemuan kita hari ini sampai ayat ke-99. Ayat 100 kita akan sambung pada hari Senin nanti. InsyaAllah. Cukup sampai sekali dulu. Jam sudah menunjukkan 8.52. Itu jam. Gimana melihat SOP yang keempat itu, Ustaz? Soalan daripada Dr. Ardawati daripada Batam. SOP yang keempat ini sebenarnya daripada buku Tasrif, Kitabut Tasrif. SOP yang keempat, Kitabut Tasrif, tulisan Hasan Ahmad, dan kami rumuskan. Kami dulu zaman kami belajar sorof, kami buat rumusan. SOP yang pertama, kita namakan bila huruf ilat berharakat dan huruf sebelumnya huruf sihat, baris fathah tukarkan huruf ilat baris huruf alif. Itu SOP yang pertama. Kita rumuskan saja. Kita namakan dia SOP yang pertama. SOP yang kedua, bila huruf ilat berharakat dan huruf sebelum dia huruf sihat baris sukun, kita pindahkan harakat huruf ilat kepada huruf sihat yang baris sukun. Itu SOP yang kedua. SOP yang ketiga, bila huruf ilat berharakat dan huruf sebelum dia huruf tambahan, huruf zaidah, huruf alif zaidah, maka huruf ilat itu kena ditukarkan kepada hamzah. SOP yang ketiga. Dan SOP yang keempat, bila huruf ilat berharakat, huruf sebelum dia baris dhammah atau baris kasrah, maka kita sukunkan huruf. Ini 4 SOP yang kita jadikan formula kita untuk mudah ingat. SOP itu semua istilah yang kita guna pakai saja. Sebenarnya ada banyak lagi istilah yang SOP lain, tapi kita fokuskan 4 ni tu satu. Satu, bila huruf ilat berharakat, huruf sebelum dia huruf sihat baris fathah, tukar kepada alif. Kedua, huruf ilat berharakat, huruf sebelum huruf sihat baris sukun, maka pindahkan. Huruf ketiga, huruf ilat berharakat dan huruf sebelumnya huruf zaidah, huruf tambahan, alif zaidah, maka huruf ilat ditukarkan kepada hamzah. Dan SOP yang keempat, bila huruf ilat berharakat dhammah atau harakat kasrah, maka huruf ilat disukunkan saja.
Maria Ismail dari Changlun. Alhamdulillah. Dan daripada Jitra Changlun, kasus sekarang semakin ramai. Saya dapati usaha murni Datin Syawirah untuk memperkenalkan harfiah di Masjid Syarifah Fatimah terutamanya semakin mendapat tempat di hati masyarakat setempat. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam menyampaikan harfiah. Izinlah Ustaz ada kelas sama Ustaz Afandi. Sampaikan salam saya pada Ustaz Afandi. Mika Susanti. Selama ini susah kali mau merumuskan seperti ini. Masya Allah. Baik, terima kasih Doktor. Ini saya memudahkan ayat sebenarnya. Saya buat rumus sakti begini, SOP 1, SOP 2 sebagai untuk memudahkan ayat. Ada definisi ataupun tarifan yang diberikan oleh Hasan Ahmad dalam kitabnya. Tapi saya ringkaskan oleh SOP yang bahasa mudah untuk difahami. Yang kami guna pakai SOP 1, SOP 2, SOP 3 dan SOP yang 4. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Megat Mahathir. Oh, Megat Mahathir baru kali pertama saya dengar ni. Dulu ada lama tak nampak. Alhamdulillah. Di TikTok saya nak bacakan sikit nama-nama yang ada di TikTok. Emiza, Pemuda Akhir Zaman, Reza, Farah, Aisyah, Adnan. Ini nama semua nama baru yang saya baru kenal. Sebab di TikTok dia ramai orang-orang semua boleh masuk. Di Facebook pun boleh masuk juga, tapi tak ramai orang ada akaun Facebook. Facebook dah basi, kebanyakan dah basi. Ada orang lama aja. Ala kulli hal, apa juga yang anda selesa, saya sentiasa menyediakan kemudahan untuk anda belajar. Megat Mahathir daripada Selayam, insya-Allah. Terima kasih Tuan Megat. InsyaAllah kita jumpa lagi malam nanti. Malam nanti insyaAllah kita akan berbincang tentang i'rabul Quran. Kita lebih fokus pada i'rab. Bagi yang senior, macam mana nak kenal i'rab, boleh bergabung dalam grup Harfiah Ustaz Muzakir G01. Harfiah Ustaz Muzakir G01. Bagi yang belum join grup tersebut, boleh join. Nanti saya akan approve request anda. Yang di TikTok, sebagai saya nak meraihkan golongan muda yang baru, yang mungkin berminat tapi tak punya ruang, tak ada. Ini ruang untuk anda belajar di TikTok. Saya banyak tinggalkan rakaman-rakaman terjemahan daripada ayat 1 hingga ayat 7 surah Al-Fatihah, dan yang terbaru ayat 1 hingga ayat yang ke-25 surah Al-Baqarah. Satu hari, satu ayat saya akan kongsikan di TikTok dalam bentuk rakaman. Kalau dalam live begini, saya hanya tahu sekadar mencuba. Belum lagi mahir dalam kongsian di TikTok. Apapun anda, mana yang anda selesa, anda raih. Ikutlah mana yang anda serasi. Saya sentiasa akan kongsikan selagi hayat dikandung badan. Sampai sekat sini dulu. Saya tutup share. Dan saya punya gambar di Facebook hari ini kurang mantap, kurang sharp, kerana saya terpaksa menggunakan kamera di laptop. Kerana kamera Canon saya ada problem ini. Ya tak tahulah. Biasalah wiring ni. Benda dah lama Aku silap sikit dia. Itu nama ustaz ke? Ya, nama saya Tuan Megat. Nama Ustaz Muzakir Turau. USTAZ space MOSZAKIR space TURAU. Ustaz Muzakir Turau. Alhamdulillah. Sudah menonton yang sekalian, sehingga berjumpa lagi malam nanti. Doakan kesihatan kita bersama agar kita dapat bertemu pada sesi malam nanti, insya-Allah. Akhiri pertemuan ini dengan tasbih kifarah.
Satu lagi itu jangan kata basi Ustaz. Kesian. Basi ya. Maksudnya dah tak ramai orang minat. Orang-orang yang dah berumur aja yang menggunakan Facebook. Ikutlah. Ada orang tak basi lagi, yang masih segar. Bagi yang menggunakannya masih segar lagi, belum basi. Jangan kata basi Ustaz. Okey, tak. Saya tarik balik sebentar. Kelasan, Dr. Arda, saya tarik balik istilah basi. Kita guna istilah istilah apa? Segar bugar. Alhamdulillah. Kita apa? Kita gunakanlah media sosial yang ada. X, FBX. Jumpa lah sukses, insyaAllah. Itu sajalah pertemuan kita ini, insyaAllah. Makin banyak cakap, makin banyak melalut. Okey, kita jumpa lagi. Saya akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Assalamualaikum.